Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini akan membentangkan tajuk kertas kerja untuk diagnosis dan intervensi di Seagull Logistik Sdn Bhd. Sebelum itu saya memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu pertama adalah Armilawani binti Abdullah, Sarbini binti Abdullah, saya Badrul Amir Amin bin Buhari, Siti Nur Farishah Husna binti Ahmad Fauzi, dan kelima Halimatun Sa'diah binti Baharin. Untuk pendahuluan, saya menceritakan bahawa Seagull Logistik adalah sebuah syarikat pembungkusan dan pengangkutan yang dimiliki oleh Mr. Eugene Tan sejak tahun 1979. Servis yang ada pada syarikat ini termasuklah pengangkutan lori tempatan dan rentas sempadan, pengurusan gudang dan pengantaran. Sebagai bekas pekerja syarikat ini, banyak aspek yang dapat diketengahkan dan diberi perhatian untuk penambahbaikan dan kecemerlangan yang berterusan dalam organisasi. Kaedah diagnosis. Diagnosis dalam organisasi ialah cara yang berkesan untuk membantu organisasi menentukan jurang antara prestasi semasa dengan sasaran serta menentukan strategi bagi mencapai matlamatnya. Temuduga individu. Temubual merupakan teknik. Temubual merupakan teknik pengumpulan data penting yang melibatkan komunikasi lisan antara penyelidik dan subjek. Temubual individu sesuai untuk mendapatkan maklumat terperinci tentang sesuatu peristiwa, situasi atau konteks sosial. Dalam konteks laporan diagnosis di Seagull Logistik Sdn Bhd, temubual individu dijalankan kepada pengurus dan pekerja. Aspek yang terkandung dalam soalan temubual berbeza mengikut kategori kumpulan. Misalnya, pengurusan akan disoal mengenai strategi pengurusan restoran, struktur organisasi, latar belakang, penggunaan teknologi serta budaya organisasi. Manakala, golongan pekerja akan diberikan soalan yang lebih santai seperti budaya organisasi, suasana pekerjaan, gaji dan upah yang diterima. Diagnosis dalam organisasi adalah cara yang berkesan untuk membantu organisasi menentukan jurang antara prestasi semasa dengan sasaran serta menentukan strategi bagi mencapai matlamatnya. Pemerhatian boleh dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Pemerhatian secara langsung ialah apabila pemerhati melihat peristiwa yang berlaku di hadapan matanya pada saat ia berlaku. Pemerhatian tidak langsung pula adalah secara jarak jauh, bergantung kepada pemerhatian orang lain atau rakaman peristiwa lampau dalam bentuk dokumentasi, video dan sebagainya. Dalam konteks kajian ini, kaedah pemerhatian langsung dilakukan berdasarkan pengalaman kerja di Seagull Logistik Sdn Bhd sebelum ini. Manakala pemerhatian secara tidak langsung dilakukan menerusi rakan-rakan yang pernah bekerja atau sedang bekerja di Seagull Logistik Sdn Bhd sama ada di peringkat pekerja atau pengurus. Kaedah yang kami gunakan adalah kaedah kualitatif. Adalah merupakan satu kajian penyelidikan di mana pengkaji akan bergantung kepada pandangan responden. Kami telah mengumpulkan data dalam bentuk perkataan dan teks daripada responden kami. Terdapat 3 peringkat diagnosis. Yang pertama peringkat organisasi, kedua peringkat kumpulan dan ketiga peringkat individu. Ketiga-tiga peringkat ini akan dinilai berdasarkan 3 aspek iaitu input, komponen reka bentuk dan output. Diagnosis organisasi dalam syarikat Seagull Logistik Sdn Bhd dilihat dalam proses kolaborasi antara anggota organisasi dan pihak berkepentingan bagi mengumpulkan maklumat yang berkaitan, menganalisis dan menarik kesimpulan untuk merancang aksi dan intervensi penyelesaian masalah. Dalam diagnosis peringkat kumpulan, kami memfokuskan kumpulan dalam syarikat Seagull Logistik. Input akan dianalisis dengan mementingkan dari sumber strategi, teknologi, struktur, sistem sumber manusia dan budaya syarikat. Komponen dalam reka bentuk boleh dilihat dengan adanya matlamat, struktur tugasan, komposisi kumpulan, fungsi dan norma kumpulan. Baiklah, saya akan menerangkan yang seterusnya adalah diagnosis peringkat individu. Terdapat 3 peringkat diagnosis iaitu peringkat organisasi, peringkat kumpulan dan peringkat individu. Setiap peringkat perlu dinilai berdasarkan 3 aspek iaitu input, komponen reka bentuk dan output iaitu hasilan. Penilaian output individu bergantung kepada prestasi kerja, kepuasan kerja dan pembangunan kerjaya. Elemen penilaian ini dapat membantu pihak pengurusan dalam aspek pengurusan sumber manusia dan pengembangan organisasi.
Sego Logistik Sdn Bhd sangat menggalakkan pekerjanya untuk mencapai kemajuan kerjaya di dalam organisasi dari semasa waktu percubaan sehingga menjadi pekerja tetap. Yang seterusnya, penilaian input juga perlu dilakukan di peringkat individu iaitu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam mencapai keberkesanan kerja. Ini bersamaan dengan komponen reka bentuk di peringkat organisasi seperti strategi, teknologi, struktur, sistem sumber manusia, sistem pengukuran dan budaya serta komponen reka bentuk kumpulan seperti kejelasan matlamat, struktur tugasan, fungsi kumpulan, komponen dan norma kumpulan. Komponen reka bentuk yang merangkumi kemahiran individu iaitu latihan dan pembangunan ataupun kursus, identiti kerja, signifikan kerja, maklum balas terhadap pencapaian dan autonomi. Isu autonomi di Sigul Logistik Sdn Bhd berlaku apabila kurangnya kepercayaan yang diberikan kepada pekerja untuk mereka menjalankan tugas dengan yakin. Baiklah, yang seterusnya adalah aspek transformasi iaitu isu teknostruktural. Teknostruktural adalah gabungan perkataan teknologi dan struktur. Walau bagaimanapun, teknologi dalam konteks ini bukanlah berkaitan dengan peralatan, mesin atau komputer, namun berkaitan dengan cara pelaksanaan sesuatu tugas atau kerja untuk mendapatkan hasilnya. Struktur pula berkenaan dengan sumber-sumber dalam organisasi seperti pekerja, modal, kelengkapan dan peralatan yang diagihkan ke dalam bahagian atau unit berdasarkan kepada fungsi dan tanggungjawab dalam mencapai matlamat organisasi. Di Sigul Logistik Sdn Bhd, teknologi yang dimaksudkan adalah keseluruhan operasi bermula dari peringkat pengurusan atasan hinggalah pengurusan gudang seperti proses penyediaan slip gaji, cara permohonan cuti serta proses penyeraan barang. Struktur di Sigul Logistik Sdn Bhd terdapat dua bahagian kerja iaitu dari bahagian pengurusan gudang dan pengurusan inventory. Struktur ini melibatkan pembahagian tugas pekerja dari dua bahagian tersebut. Aspek transformasi dari isu sumber manusia pula ya. Proses pengambilan pekerja yang bersesuaian untuk melaksanakan tugas dan menjalankan operasi organisasi, pembangunan bakat atau potensi pekerja, penilaian prestasi dan kemajuan kerja pekerja, serta pemberian upah dan ganjaran. Isu sumber manusia juga berkaitan dengan usaha pengekalan pekerja agar tidak menjejaskan operasi perniagaan. Intervensi perubahan. Intervensi yang boleh dilakukan adalah dengan menambah baik sistem dan prosedur kitaran kerja yang cekap dan pantas. Daripada masalah yang dinyatakan, penglibatan pekerja adalah sangat penting untuk mencapai keberkesanan hasil kerja. Intervensi sumber manusia memberikan latihan dan pembangunan berterusan kepada pengurus dan pekerja. Ianya untuk meningkatkan pemberian ganjaran dan upah. Bukan itu saja, ia dapat memberikan hasil kepada Sigul Logistik Sdn Bhd melalui aspek latihan dan pembangunan. Intervensi sumber manusia dapat meningkatkan keupayaan pekerja di tempat kerja, produktiviti dan kecekapan, mempertingkatkan kualiti barangan dan perkhidmatan. Sigul Logistik Sdn Bhd telah meningkatkan bayaran gaji minima kepada 1,500 mengikut akta kerja yang baru dan membuat penambahan faedah seperti allowance kedatangan dan allowance kenderaan. Terdapat 3 halangan perubahan. Yang pertama, kos yang tinggi, tenaga kerja dan masa. Tindakan mengatasi komunikasi yang berkesan dengan pihak pengurusan tertinggi Sigul Logistik Sdn Bhd. Komunikasi berkesan mempengaruhi keberkesanan hasilan kerja organisasi. Ia meningkatkan motivasi dan mengekalkan pekerja dalam organisasi. Meningkatkan prestasi organisasi secara keseluruhan. Komunikasi berkesan dalam elemen pembujukan. Kesimpulannya, Sigul Logistik Sdn Bhd adalah sebuah syarikat pengangkutan dan pembukusan yang sedang berkembang di Port Klang, Selangor. Syarikat ini memerlukan prosedur yang sesuai dan tenaga yang mencukupi. Syarikat ini menghadapi isu sumber teknologi dan sumber manusia, contohnya organisasi lain,
Meskipun banyak halangan, dengan komunikasi yang efektif, pekerja syarikat ini mampu mengatasi halangan tersebut dengan baik.